Apakah politik ini ya dibenarkan di dalam Islam? Ya, jawapannya. Bahkan ia menjadi fardu kifayah. Ya, ada pendapat mengatakan fardu kifayah, iaitu di antara kita yang ramai-ramai ini harus ada satu golongan yang berusaha menceburkan diri ya, dalam politik, iaitu untuk menentukan pentadbiran dan pengurusan negara. Kalau semua orang tolak politik, maka tidak adalah kerajaan, maka dibimbangi pihak lain, ya, terutamanya yang bukan Islam, yang memusuhi Islam, dia akan mengambil alih dan memerintah kita. Kalau kita semua umat Islam tolak politik, ya? Oleh kerana itu, dia menjadi fardu kifayah, iaitu di golongan-golongan yang tertentu mesti ada bangkit untuk berpolitik bagi menentukan bahawa hak Islam itu, kepentingan Islam itu dan kepentingan negara, keamanan negara, kesejahteraan negara, kemaslahatan umat, kemaslahatan manusia itu terjaga. Bila sebut kemaslahatan umat, tentunya khusus kepada orang Islam. Tapi bila kita sebut kemaslahatan manusia, termasuk yang bukan Islam. Jadi Islam itu turun kerana apa? Islam diturunkan kerana untuk memberi, ya, memberi kesejahteraan kepada semua makhluk. Bukan saja manusia, insan, tetapi semua makhluk. Ya. Apa dia? Makhluk itu. Makhluk ini adalah selain daripada Allah, itulah makhluk. Ya, selain daripada Allah, makhluk. Angin, udara, pokok, binatang, serangga, kerengga. Ini semuanya makhluk ciptaan Tuhan. Ya. Jadi kita menguruskan negara adalah untuk menjaga kesejahteraan makhluk. Maknanya keselamatan pokok, kebersihan udara, ya, kebersihan air, sungai, lautan, ya, semuanya hendaklah kita pelihara dengan baik. Itu tujuan kita diturunkan. Dan apa tujuan Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman diturunkan? Untuk memberi rahmat kesekian alam. Tidak aku utuskan kau, wahai Muhammad, melainkan menjadi rahmat kepada seluruh alam. Kelahiran Nabi Muhammad SAW itu untuk memberikan rahmat ke seluruh alam. Bukan rahmat kepada orang Islam saja, tetapi rahmat kepada seluruh alam. Itu tujuan Nabi Muhammad diutuskan. Ya? Itu tujuan Nabi Muhammad diutuskan. Dia tidak sama dengan bagaimana Haji Hadi diutuskan. Haji Hadi diutuskan untuk memecah belahkan umat Islam. Haji Hadi diutuskan untuk mengelirukan umat Islam. Ya? Apakah saya fitnah? Saya boleh buktikan. Sebelum ini banyak saya buktikan. Sampai hari ini pun dia masih tidak berhenti dari fitnah, saudara. Walaupun dia berada di IJN, keluar IJN ke, masuk IJN ke, dia tidak berubah. Dia akan terus melakukan fitnah. Dia akan terus menunggang agama. Inilah lebay hadi. Dia berbanding dengan turunnya Nabi Muhammad SAW untuk memberi kesejahteraan kepada manusia. Untuk menyatukan manusia daripada berbagai kaum dan agama. Untuk menyatukan umat Islam. Untuk meramaikan penganut orang Islam. Bukan tugas Nabi untuk mengkafirkan orang Islam. Tugas Nabi adalah untuk mengajak manusia ke arah Islam. Bukan mengkafirkan orang Islam, bukan memunafikkan orang Islam. Dan perkara yang seperti saya sebut tadi, mengkafirkan orang Islam, memunafikkan orang Islam, itu adalah perbuatan orang-orang ya, yang bertentangan dengan Nabi, walaupun dia mengaku dia adalah ulama pewaris Nabi. Kalau dia ulama pewaris Nabi, sudah semestinya dia akan mengikuti akhlak-akhlak Nabi. Ya? Dia pewaris Nabi. Kalau tak sama pun akhlak dia dengan Nabi, dapat sikit satu hun saja cukup. Akhlak Nabi itu pun sudah bagus.